mengetahui apakah instrumen-instrumen pelaburan yang patuh syariah, khususnya yang ada di Malaysia pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, jadi sebenarnya di Malaysia kita sangat bertuah lah. Kita hidup di bumi Malaysia ini, Malaysia ini dikenali di seantero dunia sebagai negara yang sangat maju dari segi ekosistem kewangan Islamnya. Memang menjadi model rujukan bagi kebanyakan negara. Itu mempunyai sejarah yang sangat awal sebenarnya dalam kewangan Islam, bermula dengan perubahan tabung haji, budaya Islam dan sebagainya. Tapi saya bukan untuk cerita tentang sejarah. Cuma saya nak highlightkan ialah sebenarnya di luar sana banyak instrumen-instrumen kewangan, terutamanya dalam pelaburan Islam yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan Islam, perbankan Islam, dan begitu juga boleh juga terlibat dalam pasaran-pasaran saham yang patuh syariah. Kalau di perbankan misalnya, saya percaya kita sudah biasa mendengar akaun pelaburan berasaskan mudharabah ataupun berasaskan wakalah istismar, dan setengah bank juga menawarkan produk-produk unit trust ataupun kita panggil unit amanah sakit. Dan begitu juga kalau boleh juga terlibat dalam urusan niaga pasaran saham, kerana daripada 970 lebih kuranglah securities ataupun saham yang tersenarai di bursa saham baru, bursa 715 berdasarkan senarai terkini yang dikeluarkan November tahun lepas, terdapat 715 saham atau securities yang patuh syariah yang kita boleh langgar. Baik, itu dari segi saham dan sebagainya lah. Dan untuk yang mungkin yang lebih advance lagi, boleh juga mencuba-cuba untuk kita ekspor ataupun meneroka produk-produk lain seperti REITs, ini bertahap tanah misalnya, ataupun ETF Islamic. Banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan Islam, sama ada dalam sektor perbankan ataupun pasaran modal Islam. Kedua-dua ini dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan juga Securities Commission atau Suruhanjaya Securities Malaysia. Dan tentulah maknanya produk-produk ini kalau dikatakan sebagai Islamik, mereka mempunyai proses yang jelas, yang tuntas sebelum mereka mengisahkan produk-produk tersebut adalah patuh syariah atau tidak. Cuma mungkin barangkali timbul persoalan lah. Itu kalau bagian produk yang dikawal selia oleh kuda jenis regulator ini. Tapi bagaimana untuk produk-produk yang ditawarkan dipanggil skim-skim pelaburan yang memberikan platform maya ke ataupun fizikal ke, yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat tertentu atas nama skim pelaburan, bahkan sesetengah menggunakan nama-nama yang nampak Islamik. Sebenarnya kita tidak pasti setakat mana skim-skim ini pakai syariah. Jadi untuk merungkai persoalan ini, mungkin saya boleh bagi satu tips lah. Kalau misalnya syarikat tersebut menawarkan skim-skim pelaburan seperti ini, sama ada mereka mengisyaratkan mereka patuh syariah ataupun tidak, ya of course sebagai Muslim kita bertanggungjawab untuk membuat verifikasi, membuat penilaian sama ada pelaburan yang kita ingin ceburi ini sebenarnya patuh syariah ataupun tidak. Yang pertama, kita lihat ada atau tidak nasihat syariah bagi syarikat tersebut. Yes, itu yang paling mudah untuk orang awam. Tetapi bagaimana kalau dalam syarikat tersebut tidak ada kita kata nasihat syariah, kan? Banyak kan, bukan semua syarikat boleh ataupun melantik nasihat syariah. Baik. Jadi saya ingin bagi dua tips kat sini lah. Mungkin tips yang dekat sini boleh dipakai untuk
sebagai satu panduan umum sebelum kita menceburi sebarang bentuk pelaburan. Yang pertama, saya boleh katakan ini sebagai filter ataupun satu tapisan. Tapisan lah. So ada dua tapisan. Tapisan yang pertama, kita kena lihat apakah aktiviti utama syarikat yang kita nak lakukan tersebut. Jadi tentulah kita tak nak terlibat dengan aktiviti yang melibatkan arak, industri arak, alkohol yang berkaitan dengan perjudian, tobacco, tembakau, apa lagi yang sakit yang ada unsur-unsur hiburan yang melampau, hiburan yang melampau dan sebagainya, ataupun satu lagi mungkin orang tu lepas pandang, iaitu mungkin tidak adalah aktiviti-aktiviti yang jelas seperti arak atau hazir dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau kata syarikat tersebut dia mengatakan bahawa dia terlibat dalam industri kewangan komersial? Betul. Jadi secara umumnya boleh syarikat tersebut terlibat, aktivitinya terlibat dalam urusan komersial, kewangan komersial, pinjam-meminjam yang berasaskan riba, insurans, itu adalah riba yang kita perlu jauhi. Ataupun mungkin terlibat dalam urus niaga insurans, komersial yang tidak patut syariah, ataupun mungkin juga terlibat dalam forex. Yang ini juga tricky. Forex ialah pertukaran wang asing. Secara umum mungkin tidak ada masalah sepatutnya, tapi Islam mempunyai satu parameter yang jelas. Kita terdapat spesifik ruling ataupun peraturan yang sangat spesifik untuk urus niaga forex. Mungkin saya tidak akan panjangkan forex, mungkin di sesi lain kali. Tapi kalau mesti kata syarikat tersebut kita dapati dia berurus niaga dengan transaksi forex konvensional, maka selalunya syarikat ini terlibat dari riba. Forex yang dilaksanakan, yang dilakukan ialah forex yang selalunya dia FX forward, yang konvensional, yang melibatkan derivatives seperti options, swap dan sebagainya, di mana mereka tidak, produk-produk ini adalah tidak patut syariah yang terdedah kepada amanah riba. Itu yang pertama lah. Kalau lepas filter yang pertama ni, kita boleh teruskan. Untuk filter yang kedua, bagaimana pula kalau syarikat ini mendakwa bahawa aktiviti perniagaannya tidak ada unsur-unsur yang disebutkan tadi. Yes. Mungkin dikatakan bahawa syarikat kami menjalankan perniagaan oil and gas ataupun hartanah. Fine, tak apa, kita pergi ke filter yang kedua. Filter yang kedua ini perlu dinilai dari segi akad ataupun bahasa kontrak pendasar. Kontrak pendasar yang mendasari skim-skim pelaburan ini. Setengah tu mengatakan bahawa ini produk-produk yang Islami, menggunakan sentimen-sentimen untuk tujuannya untuk memperkasa. Tapi kadang-kadang itulah sentimen-sentimen itu kan untuk menarik pelabur-pelabur tadi tu. Kerana trend sekarang masyarakat mula mendapat kesedaran sikit sebanyak untuk berpindah ke masyarakat Islami. Jadi kadang-kadang terlibat terdapat masyarakat-masyarakat yang mengambil kesempatan atas sentimen masyarakat yang mula tidak kepada instrumen yang patut syariah. Jadi sebagai contoh, katakanlah kontrak yang digunakan itu adalah mudharabah. Dia melibatkan dua pihak sekurang-kurangnya, di mana satu pihak sebagai pemodal, rabbul mal atau pemodal, dan satu pihak lagi usahawan atau pengurus dana, di mana pemodal ini akan meletakkan modalnya untuk diuruskan oleh pihak satu lagi, dan keuntungan berdasarkan peratus yang dipersetujui lah, pulang sama ada 50-50, 70-70 dan seumpama dengannya pulang. Tapi bila ada berlaku sebarang kerugian yang genuine, yang bukan disebabkan oleh salah laku, kecuaian pihak satu lagi, ada adi wa taksir dan mukhalafat syurut yang tidak bercanggah dengan syarat-syarat tersebut, maka
maka kalau kerugian itu jenis, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal. Okay. Tetapi apa yang berlaku? Yang ini kena check, kena pastikan supaya tidak ada sebarang elemen, misalnya katakanlah menggunakan terminologi mudharabah, nampak Arabik, nampak Islamik. Tetapi kadang-kadang dalam perjanjian tersebut ataupun dalam brosur ataupun bagaimana dia mewawarkan kepada pelaku-pelaku dan potensi ini, terdapat elemen yang dijadikan bulan dan bintang. Seperti apa? Seperti jaminan modal. Banyak contohnya akil, menyumbang dana ataupun meletakkan jumlah pelaburan sebanyak 1,000. Diberi jaminan 1,000 ini tidak akan rugi. Maka itu adalah satu pertanda awal. Pertanda awal lah, memang tak boleh lah pun. Dalam syariah memang tidak dibenarkan sebarang jaminan modal. Apatah lagi kalau dijamin pula keuntungan. Apa yang berlaku ialah banyak sebenarnya syarikat yang tumbuh seperti Senawan, 3 musim lah. Okay. Di mana dia menjanjikan bulan dan bintang, pelabur-pelabur ini dijanjikan untuk menerima sejumlah keuntungan selang 3 bulan ke atau 6 bulan ke tahun, dan akhirnya mereka percaya bahawa mereka akan dapatkan zakat modal dan juga keuntungan. Maka walaupun ini dinamakan sebagai pelaburan, tapi hakikatnya ia bukanlah pelaburan yang patut syariah. Hakikatnya ia adalah in substance, hakikatnya ialah tidak lain tidak bukan mirip hampir 100%, kalau kita kata hampir tak 1% pun, ia adalah sebenarnya pinjaman yang berasaskan riba. Sifat pinjaman yang riba ini adalah memang duit yang kita berikan itu akan kembali semula. Itu adalah sifat pinjaman. Dan riba itu apabila ada imbalan tambahan di atas pinjaman itu. Jadi kalau walaupun dia zahirnya dikatakan sebagai pelaburan, tetapi hakikatnya ia adalah pinjaman yang berasaskan riba. Ini yang kita perlu jelas. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk penerangan tentang instrumen-instrumen yang patuh syariah, juga kaedah untuk menilai satu instrumen itu patuh syariah ataupun tidak.